Menceritakan tentang Islam, menceritakan tentang beberapa hukum hakam yang melibatkan persoalan pengharaman dan melibatkan persoalan beberapa perkara yang melibatkan tentang soal halal. Pada ketika itulah mereka telah meletakkan jurang perbezaan antara Nabi dan mereka sendiri, iaitulah ketika mana banyak ada beberapa perkara yang Allah letakkan tentang haram mereka lakukan. Sebab itu apabila haram mereka lakukan, tuan-tuan sekalian, timbul rasa ketidakpuasan hati mereka pada Nabi. Sebab itu dalam kitab Fiqh Sirah karangan Dr. Syed Ramadan Al-Buti, ketika mana selepas peperangan Tabuk, nak gambarkan tentang benda-benda haram ni, sebenarnya puak-puak ni benda tu lah yang paling susah nak tinggal. Selepas peperangan Tabuk, dalam tempoh tersebut, bagaimana datang puak-puak, ramai puak-puak datang nak hantar utusan, nak menerima Islam, nak menerima ajaran Islam, supaya mereka bawa balik bincang dan bawa balik ajaran Islam itu kepada kaum-kaum mereka, kepada kabilah-kabilah mereka. Antara yang datang ialah kaum daripada suku Thaqif. Yang terkenal suku Thaqif ni antara yang terkenal cukup kuat menentang Nabi SAW sebelum mereka masuk Islam selepas daripada ni. Lalu apabila datang mereka ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, kaedah politik yang digunakan oleh Nabi SAW cukup bijaksana. Nabi menjemput mereka dalam keadaan mereka belum Islam. Nabi menempatkan mereka membina kemah betul-betul berhampiran sebelah dengan masjid Nabi. Dengan tujuan supaya mereka boleh mendengar ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca daripada masjid. Jangan main-main, tuan-tuan sekalian, ayat Quran ni kalau orang yang betul-betul menusuk di hatinya Allah nak beri hidayah, memudahkan dia masuk Islam. Jangan kita lupa kisah Sayyidina Umar Al-Khattab hanya mendengar beberapa ayat, kerat ayat daripada surah Taha, yang sebelum daripada ni dikenali memang orang yang senantiasa cuba untuk nak menyekat dan menghalang dakwah Nabi SAW. Tapi hanya cukup dengan beberapa ayat daripada surah Taha menyebabkan Sayyidina Umar datang bertemu dengan Nabi SAW, melafazkan syahadah. Maka Nabi menempatkan kaum suku Thaqif ni betul-betul sebelah masjid, supaya mereka boleh mendengar ayat-ayat Al-Quran dan mereka melihat macam mana umat Islam, orang yang beriman, menunaikan sembahyang. Justru dalam perbincangan dengan Nabi tersebut, dalam mereka nak boleh menerima Islam, tuan-tuan sekalian, ada beberapa soalan yang mereka tanya. Antara soalan yang mereka tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kami ni orang berdagang. Kebanyakan puak suku Thaqif ni jenis orang berdagang. Bila orang berdagang, rajin keluar jauh-jauh, tinggal isteri di rumah. Lalu tidak bolehkah kami berzina untuk memenuhi keperluan nafsu kami? Tuan-tuan, Nabi SAW jawab tak boleh. Nabi jawab tak boleh. Setara mereka baru nak masuk Islam ni. Kotlah kita nak kata kod politik Nabi, orang dah baru nak masuk Islam, dia minta nak berzina, bagi ialah dah, kita nak jaga hati dia. Kita tambah orang Melayu cukup suka jaga hati orang bukan Islam. Sampai kadang-kadang sampai ke tahap kita menggadaikan prinsip agama. Nabi kata tak boleh. Lalu bila kata tak boleh, tak apalah. Dia tanya pula Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah tidak kami makan riba? Kerana ini antara amalan yang boleh mempercepatkan kami kaya. Nabi kata tak boleh. Nabi buat keluar ayat tentang pengharaman riba. Kemudian dia tanya Nabi pula, wahai Rasulullah, di tempat kami itu kami gunakan air perahan untuk dijadikan arak untuk minum. Boleh tak boleh kami minum arak? Nabi kata juga tidak boleh. Kalau setakat perahan buat jus tak apa, minumlah air apa pun, tuan-tuan. Macam kita air anggur, hari ni orang buat arak. Lagi mana dia perah, tak jadikan arak, lagi tu kita boleh minum. Tu sebab tu anak-anak kita duk pi Giant ke apa, duk beli air grape tu, air anggur lah. Jangan pula, ustaz ni air perahan ni haram ni. Ada. Begitu juga jus kurma, kalau saya kata air perahan haram ke, jus kurma marah kat saya, tuan-tuan.
Tapi nak sebutnya bukan jus tu haram. Yang haramnya ialah apabila dijadikan arak, maka hukum dia haram. Arak ni ilah pada haram ialah sebab mabuk. Ialah sebab mabuk. Nabi kata haram. Lepas tu mereka balik bincang sama dengan mereka. Keluar pula, tak apalah ya Rasulullah, kami terima semua benda tu. Kemudian satu benda lagi kami nak minta, ya Rasulullah, kami minta, kami nak masuk Islam ni, kami dikecualikan untuk semayang saya semalam 5 waktu. Nak tunjuknya puak-puak ni sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Minta dikecualikan semayang 5 waktu. Nabi kata tak ada agama yang mulia melainkanlah kemuliaan itu disebabkan adanya ibadat dalam agama tersebut, Nabi kata. Lalu bawa keluar bincang juga, setuju. Akhirnya mereka minta syarat. Tak apalah ya Rasulullah, kami setuju menerima Islam dan memeluk Islam, tapi minta satu syarat. Nabi kata syarat apa? Ada syarat lagi, tuan-tuan. Minta syarat apa? Nabi berkata pada Nabi, syaratnya ialah biarkanlah berhala-berhala Allata yang ada dalam rumah kami jangan dipecahkan. Nabi kata tak boleh. Nabi kata tak boleh. Ini persoalan prinsip. Ini persoalan akidah, tuan-tuan sekalian. Ini persoalan yang tidak boleh ada toleransi, yang tidak boleh main tarik tali, tak boleh, tuan-tuan sekalian. Nabi kata kena pecahkan. Nak sebutnya, tuan-tuan sekalian, gambaran orang-orang kafir, gambaran orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala peringkat permulaan. Maksudnya mereka ni bukan benci disebabkan Nabi. Benci bukan sebab nama atas tubuh badan Nabi. Mereka benci disebabkan ajaran yang dibawa oleh Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW mengharamkan benda yang menjadi tabiat mereka. Tabiat mereka berzina, tabiat mereka minum arak, tabiat mereka makan riba, tabiat mereka sembah Lata dan Uzza. Maka yang diharamkan itulah yang mereka minta supaya dihalalkan kepada mereka. Nabi kata tak boleh. Maka pada ketika itulah, peringkat sebelum berlakunya peristiwa hijrah, ramai orang tak kenal Islam ni disebabkan inilah. Disebabkan Nabi membawa ajaran yang mengharamkan beberapa perkara yang melibatkan tabiat dan kebiasaan mereka. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bilangan Nabi, Allah sebut para sahabat yang beriman dengan Nabi ada qalil, bilangan yang sedikit. Yang kedua disebutkan dalam ayat ini, diambil oleh para ulama istifadah, iaitulah mustad'afuna fil ardh. Peringkat permulaan yang mempelopori perjuangan Nabi SAW ini, iaitulah golongan-golongan mustad'afuna fil ardh, orang-orang lemah. Orang-orang yang lemah, yakni yang lemah, maksud lemah ni bukan orang hartawan, bukan orang bangsawan. Di kalangan sahabat yang mempelopori perjuangan Nabi SAW ini, ialah peringkat permulaannya ialah di kalangan golongan hamba abdi. Sekali saya sebut kenapa saya sebut perjuangan. Apa dia yang dikatakan dengan perjuangan? Perjuangan apa nak mula ni ustaz ni? Nak cerita bab perjuangan. Perjuangan apa? Saya akan sebut apa dia perjuangan ni. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi dipelopori oleh golongan-golongan lemah. Nama seperti mana Bilal bin Rabah, hamba, tuan-tuan sekalian. Ammar bin Yasir, orang yang memang tidak dikenali. Dan beberapa nama-nama yang lain yang menggambarkan kepada kita bahawasanya memang menjadi sunnatullah. Orang yang peringkat permulaan nak mempelopori perjuangan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala ini terdiri di kalangan orang-orang yang lemah. Sehingga mana pernah suatu ketika Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Wa iza khila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila dikatakan pada mereka aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana yang diimani oleh manusia. Orang beriman kata pada golongan-golongan kafir Quraisy, berimanlah seperti mana orang lain beriman. Apa yang dijawab oleh mereka, tuan-tuan sekalian? Allah rakamkan jawapan mereka, qalu anu'minu kama